dapat mendudukan sesuatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Maksudnya kita nak menyukat dan mengira data yang ada. Satu sukatan. Okey, jadi ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Nama dia mean, median dan mode. Okey. Kita tengok yang pertama dulu iaitu mode. Mode maksudnya adalah satu set data yang mana nilai dia paling tinggi kekerapan. Mode is the highest value of its frequency. So, mode ni dia ada, dia macam ni, kadang-kadang terdapat 2 mode dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Set data dikatakan tiada mode apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Okay, maksudnya, sebagai contoh, dia kata kadang-kadang terdapat 2 mode dalam satu set data. Apabila kekerapan tertingginya sama. Sebagai contoh lah, kalau cikgu ada 2, 2, 2, 3, 3, 3, contoh 4. So, dalam set data ini, kita ada 2 mode. Mode yang pertama 2, mode yang kedua 3. Sebab nombor nilai 2 ni ada 3 kali. Nombor 3 pun ada 3 kali. Bilangan dia sama. Kekerapan tertingginya sama. Jadi ini special case, kita ada 2 jawapan untuk mode. Itu maksud dia. Okey. Okey, kita tengok contoh mode untuk soalan A, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. So, dekat sini kita boleh nampaklah bilangan 4 yang paling banyak ataupun 4 mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 3. Kalau huruf iaitu soalan B, kita nampak huruf L mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 4. Kalau mengikut kepada perkataan, kita nampak minuman kopi dan teh mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 3. Dia berkongsi mod yang sama. Okay, yang keempat D, kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Tiada mod sebab tiada nombor yang berulang. Okay, jadi kes untuk mod ni boleh jadi tiada mod, ada satu mod ataupun ada lebih daripada satu mod. Dia tak semestinya ada satu mod sahaja. Boleh jadi sifar ataupun lebih daripada satu. Okey, kita tengok yang pertama sekali soalan paling mudah dalam tajuk ni iaitu mencari mod. Jadual menunjukkan bilangan anak bagi 40 buah keluarga dalam satu program motivasi. Okey, jadi kita ada bilangan anak 0 hingga 5. Kekerapannya adalah 3, 2, 8, 5, 17 dan 5. Bermaksud, keluarga yang ada sifar anak ada 3 keluarga. Keluarga yang mempunyai seorang anak ada 2 keluarga. Dan seterusnya. Kekerapan tu merupakan bilangan keluarga mengikut bilangan anak. So, kalau you all total up, tambahkan semua, jumlahkan ke semua kekerapan, semestinya dan sepatutnya mendapat tepat-tepat 40. Sebab soalan dah beri 40 buah keluarga. Okay, so soalan dia kenal pasti mod. Apa jawapan untuk mod dia? Jawapan apa untuk mod? Mod sama dengan? Apa jawapan dia? Kat sini banyak nombor. Nombor mana yang kita nak ambil sebagai mod? Okay, kita ada jawapan. Ya, mod dia adalah 4. Sebab kita tengok daripada bilangan kekerapan mana yang paling tinggi. 17 adalah yang paling tinggi. Jadi kita tengok kepada bilangan anak iaitu 4. Mod adalah 4. Okay, itu jawapan untuk soalan ini. Kita tengok median pula.
Median adalah set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Median tu kalau kamu boleh ingat sebagai middle. Middle number, middle value. So, dia adalah berada di tengah-tengah. Jadi, nak mencari median ni kita memerlukan purata selepas kita menyusun mengikut tertib menaik ataupun mengikut tertib menurun. Okey, median ni boleh dibagikan kepada dua. Kalau kita dapat bilangan data yang genap, kita perlu mencari purata dua nilai data di tengah-tengah. Kalau kita kira bilangan data kita ganjil, kita hanya perlu pilih nilai di tengah-tengah sahaja. Okey, kalau contoh kita boleh nampak dari sinilah. Okey, macam mana kita nak tahu genap ke ganjil? Kita kiralah bilangan data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, untuk A kita ada nombor bilangan set data ganjil. Kalau B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kata dia punya set data ada nombor genap. Bilangan data adalah genap. So, kalau ganjil kita susun saja mengikut tertib menaik dan pilih saja yang tengah-tengah. Selalunya kan kita pangkah depan, pangkah belakang. Depan, belakang. Satu per satu. Kalau nak laju buatlah dua depan, dua belakang. Macam itulah ikutlah keselesaan macam mana. At the end nombor yang tinggal tu adalah nilai di tengah-tengah atau nama dia sebagai median. Kalau genap pula, kita tak akan dapatlah satu-satu di tengah. Kita akan dapat dua di tengah. Jadi perlu dapatkan purata dengan menambahkan kedua nombor tu dan bahagi kepada dua. Dapatlah dia punya purata ataupun median sebagai 24. Tapi kalau contoh dapat kes macam B ni di mana kedua-dua nombor tengah tu sebelum kita cari purata adalah sama. Jadi kalau tak kira pun sebenarnya secara logik kita boleh ambil 24 lah sebab dua-dua tu berkongsi nilai yang sama. So kalau you bagi dengan 2 pun dapat nombor yang sama. Mungkin kes ni jadi lain kalau contoh 24 dan 25 katakanlah. So barulah lebih sesuai kalau kita buat 24 tambah 25 tambah kemudian bahagi dengan 2. Barulah dapat nilai dia. Nilai dia semestinya mendapat 24.5. So 24.5 adalah dia punya median. Tapi nak selamat lah. Nak selamat buat je lah cara macam dia buat ni. Buat tambah kemudian bahagi 2 untuk mencari purata. Itu median. Okay. Kita tengok kalau kita nak mencari median bagi jadual kekerapan pula. Jadual kekerapan dan melalui perwakilan data. Kita tengok dia punya formula. Kalau kita punya bilangan data tu nombor genap. Okay, purata data pada kedudukan ke N per 2 dan N per 2 tambah 1. Kita dapatlah nilai dia gunakan formula itu. Kalau bilangan data itu dalam ganjil, kita kena tentukan kedudukan N tambah 1 per 2. Okey. Kalau kita tengok contoh untuk soalan menggunakan formula ini. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah dia punya contoh untuk menggunakan formula tersebut. Okey, kita nampak nombor 1. Nombor 1 je lah yang ni. Nombor 1. Kiri dengan kanan beza ni sebab kiri Malay, yang kanan adalah English. Okay, so hitung median bagi situasi di atas. So here we can see a dot plot titik di mana menunjukkan bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. So 1 hingga 6 adalah hari, masa iaitu unit dia hari. Sepatutnya ada unit dekat bawah ni dia kena tulis. Masa dalam kurungan letaklah hari. Okay. So, kita kira bilangan titik tu ada 13.
Kira dulu bilangan data ada berapa, kira dapat 16. So, 16, sorry, 13. 13 adalah nombor ganjil. Jadi, kalau nombor ganjil mengikut formula yang diberikan daripada slide sebelum ini, kita kena guna N tambah 1 bahagi 2. N adalah jumlah kekerapan ataupun bilangan data itu daripada gambar data, data apa ni, plot titik. Jadi kita tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So 14 bahagi 2 dapat 7. Bermaksud data yang ke-7. Jadi bila dah dapat maklumat data yang ke-7, kita kena kira daripada gambar tu lah, daripada plot titik data ke-7 duduk di hari yang mana. So, 1, 2. Salah. Bukan macam tu. Sepatutnya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, data yang ke-7 adalah pada hari yang ke-3. So, median dia adalah 3. Kalau dapat plot titik, kita kena lukis plot. Contoh ada garis nombor, ada skala. Plot yang titik yang pertama mestilah mula daripada yang bawah. Naik ke atas. Dan seterusnya kalau ada lah. Jadi kalau kita nak baca pun kita kena baca dari bawah pertama ni lah. 1, 2. Jangan baca macam cikgu tadi. Kalau baca macam cikgu salah. Tertibnya salah. Susunan dia salah. Tu baca daripada bawah. Okey, itu kalau median untuk jumlah kekerapan yang ganjil. Kalau yang genap pula, contoh kalau kita ada carta palang. Carta palang kat sini kita nampak bilangan kekerapan atau jumlah kekerapan adalah 16. Macam mana tahu 16? Kita kira daripada graf tu lah. Kita tambahkan saja. Okay, kalau untuk the number of food coupon sold ada 1, itu kita nampak dia di 1. Kalau 2, kita nampak dia dekat 3. Kalau 3, kita nampak dekat 6. 4, kita nampak dekat 4. 5, kita nampak dekat 2. So, cuba tambahkan ke semuanya. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Kamu akan dapat 16. Maksudnya 16 kekerapan. 16 jumlah data. Okey. 16. Kalau kes ini cakap pasal bilangan kupon makanan. Jadi 16 tu adalah bilangan kupon makanan lah. 16. Bilangan kupon. Okey. So, sebabkan 16 adalah nombor genap, kita kena guna formula mencari purata data yang ambil jumlah keseluruhan 16 bahagi 2, kemudian dan 16 bahagi 2 tambah 1. 16 bahagi 2 dapat 8. 16 bahagi 2 dapat 8, tapi tambah 1 dapat 9. Jadi kita perhatikan data yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian bahagi kepada 2. Jadi kita boleh tengok daripada carta palang, carilah data ke-8 dan data yang ke-9. Data ke-8 duduk pada, okey, sebab yang pertama ni kita ada 1 saja, yang kedua ni ada 3. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 di yang ketiga ni lah. Dan juga yang ke-9. Sebab di sini ada 6. So sini 1. Sini 2 sampai 3. 2 sampai 4. Yang ketiga ni 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Sebab 2 sampai 3 range dia adalah 3. 5 sampai 10, kalau kita kira 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 6. Kegerapan dia 6. So, kita nak cari 8 dan 9. 8, 9 duduk dalam range 5 hingga 10.
Jadi itu adalah di nombor yang ketiga. The number of food coupon sold. 3 lah. Sebab itu dekat sini dia tulis 3 tambah 3. Data yang ke-8 duduk dalam kategori yang ketiga. Data yang ke-9 juga duduk dalam kategori yang ketiga. Dapatlah 3 tambah 3 kemudian bahagi dengan 2. Sebab kita perlukan purata. Purata bahagi dengan 2. So, at the end, you dapat 3. Bermaksud, median untuk soalan nombor 2 ini adalah pada kategori yang ketiga ataupun number of food coupon sold, number 3. Maksudnya, median tu adalah di sini. Median. Siapa ada soalan, boleh tanya. Kalau tak faham, cikgu boleh ulang semula. Okey. Median. Sebelum kita masuk min, kita buat satu latihan median. Okey, jadual menunjukkan markah ujian kelayakan peserta kuis sejarah yang diperoleh sekumpulan murid dan hitung median. Dia dah bagi jadual markah dan kekerapan. So, cuba kita kira median untuk soalan ini. So, first step first, kita kena cari dulu jumlah data ataupun jumlah kekerapan. Dengan tambahkan sahaja. 2 tambah 7 tambah 5 tambah 11 tambah 9 tambah 7. Dapat berapa? Cuba kirakan. Tambahkan ke semuanya dapat jumlah berapa? Okey, dapat 41. Dan kekerapan ni kita boleh represent atau kita boleh label dia sebagai N kecil, small n. Sebab dalam formula untuk median ada huruf N kecil. Jadi itulah bermaksud N. Okey. So, daripada 41 kita boleh classify lah 41 tu adalah nombor ganjil. Nombor ganjil ada formula yang tersendiri. Maksud dia lain. Kalau nombor genap formula dia lain, nombor ganjil formula dia lain. Kalau kita tengok balik, inilah. Kalau genap, ini formula dia. Kalau ganjil, ini formula dia. Disebabkan 41 adalah nombor ganjil, kita akan gunakan data pada kedudukan ke N tambah 1 bahagi 2. N kita adalah 41. Jadi, data ke N tambah 1 bahagi dengan 2. Ataupun 41 N tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Kita kira kita dapat 42 bahagi 2 akan dapat 21. Apa? 21. Ya, kita akan dapat 21. Okey, maksudnya data yang ke-21. Kita kiralah data yang ke-21. Kekerapan yang ke-21 dekat markah yang mana? So, median. Okey, kekerapan untuk markah 5 kita ada 2. Kemudian kita ada 7. Bermaksud 2 bila sampai kat 7 dah jadi 9. Kan sebab kita tambah. 9 kita tambah lagi 5. Kita dapat 14. 14 tambah lagi 11. Kita dapat 25. Jadi, kita dah ada range. 14 adalah nilai kekerapan tertinggi untuk 15. 14 yang tertinggi untuk 15. Tak bolehlah sebab kita nak 21. So,
25 adalah kekerapan yang tertinggi untuk markah 20. 21 ini termasuk dalam range 16 hingga 25. So, dia dalam kategori markah yang ke-20. So, kita kata dia punya median atau soalan ni punya median adalah 20. Median ambil untuk bahagian markah. Jangan usik kekerapan. Kekerapan tu adalah jalan kira untuk kita kira median. Macam itulah kalau kita ada data terkumpul. Kita ada range lah, kita kena macam mana. Soalan macam ni dia mungkin tak nampak sangat secara tersurat, dia lebih kepada tersirat lah. So you kena kreatif sikit lah untuk mencari jawapan tu. Okay. Alright, itu kalau soalan dia bagi dalam nombor ganjil. Nombor genap pun kita dah tengok tadi. So, kita boleh seterusnya kita masuk untuk bahagian min pula. Pertama tadi kita dah tengok mode. Mode adalah frekuensi kekerapan yang tertinggi. Yang kedua kita dah tengok median. Median adalah nilai data yang berada di tengah-tengah dan ada perbezaan untuk data yang bilangan dia genap dan data yang bilangan dia ganjil dan ada formula yang berbeza. Taklah besar sangat beza dia, sedikit berbeza. Kalau min pula yang ketiga, min ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Jumlah nilai bahagi dengan bilangan data. Okey. Sebagai contoh kat sini kita nampak plot titik lagi sekali tapi soalan yang tak samalah, soalan yang berbeza. Sini adalah kaji selidik tentang pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. Jadi kita kena hitung min bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. So ada 26 orang murid kat sini. 26 murid dan juga 0 hingga 6 ni adalah bilangan apa ni? Bilangan hari. Oh tak, 0 hingga 6 ni adalah bilangan tin minuman. Sebab dia tak tulis kan kat bawah ni tentang apa. So kadang-kadang kita tak boleh nak jelas. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah bilangan tin. Bilangan tin. Air berkarbonat, air gas tu lah. So, kita nampak titik tu semua mesti cukup 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Setiap titik itu mewakili bilangan pelajar, 26 murid. Jadi, kalau kita perhatikan plot titik ini, 4 orang pelajar yang tidak minum air tin berkarbonat, tidak minum air berkarbonat. Sebab dia sifar. Sifar maksudnya dia tak ambil lah air tin tu. Tak ambil maksudnya tak minum lah. Kalau satu pula bermaksud ada 3 orang pelajar yang minum 1 tin dalam masa sehari. Dan seterusnya sampai ada 3 orang pelajar yang minum 6 tin air berkarbonat dalam sehari. 6 tin tu sangat banyak lah kalau dalam masa satu hari. Okey. So, nak mencari min tu kita perlu tahu jumlah kesemua. Jumlah bilangan tin dan juga bilangan data. So, 4 darab 0 bermaksud 4 orang pelajar darab dengan bilangan tin. 3 ni adalah bilangan pelajar, 2 bilangan pelajar dan seterusnya. 0, 1, 0, 1, 2 semua adalah bilangan tin. Jadi kita dapatlah cari jumlah tin. Jumlah tin air berkarbonat yang diminum oleh 26 orang murid.
Kemudian 4, 3, 2, 5, 7, 2, 3 adalah jumlah murid. So kat sini sepatutnya bila kita tambah semuanya dapat 26. Jumlah tin ada 78, bilangan murid ada 26. Jadi kita kata min adalah 3. Bermaksud kita boleh kata seorang pelajar dia punya min adalah sebanyak 3 tin air berkarbonat. Selalunya min bila bahagi kita akan dapat nombor bulat lah selalunya. Okay, itu untuk min. Kita cuba tengok soalan ini. Okey, soalan ni tak ada graf, tak ada carta, tak ada apa-apa bantuan, hanyalah direct daripada soalan. Diberi min bagi 4 nombor ialah 14. Jika 2 nombor ditambah dalam set data nombor tersebut iaitu X dan X tambah 2, min barunya ialah 15. Hitung nilai X. Okey, dia kata senaraikan dulu apa yang ada. Kadang-kadang kita tak nampak macam mana nak jawab soalan macam ni. Okey. Dia kata min untuk 4 nombor ialah 14. Bermaksud kalau ada 4 nombor tu, apa-apa nombor? 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan ke 4 nombor dan kita bahagi dengan 4, kita akan dapat 14. Dan min tu sendiri, kamu kena faham konsep min tu apa? Min itu adalah purata nilai untuk satu data. Jadi min tu sepatutnya mempunyai nilai yang sama bagi keempat-empat data tu. Jadi kalau ada 4 nombor, 4 data, sini sepatutnya 14, sini pun 14, sini pun 14, sini pun 14. Kalau selepas dah kira min. Min tu adalah purata yang digunakan yang sama pada setiap nombor. Jadi, selepas kita dah dapat min untuk 4 nombor, kita perlu cari jumlah sebenar 4 nombor tersebut. Jadi, kita perlu guna konsep darab. Darab. Jadi, kita ada 4 nombor. Satu min adalah 14. Jumlah jumlah nombor, jumlah nilai nombor. Okey, kita ada 4 nombor dan min dia adalah 14. Jadi kita boleh darablah 4 dengan 14. So 4 darab 14 kamu akan dapat 64. Tu tak 64. 64. Itu adalah 60 64 apa? 56. 56. Itu adalah maksud min. Min dia berkongsi untuk setiap nombor sebab min tu adalah purata yang sama. Jadi gunakan konsep yang sama untuk kita dapatkan nilai X. Okey, jadi asalnya untuk 4 nombor min ada 14. Tapi kemudian ada 2 nombor yang ditambahkan ke dalam 4 nombor tersebut. Kemudian dapat min yang baru iaitu 15. Jadi, kita dapat tahu maklumat min untuk daripada asal 4 dah tambah 2 nombor baru. Jadi, min untuk 6 nombor ialah 15. Konsep yang sama. Kalau kamu ada 6 nombor dan dapat tahu min terakhir dia, bermaksud setiap nombor ini menggunakan min yang sama iaitu 15. So, kita kena cari dulu jumlah nilai nombor.
Dengan buat darab. Sekarang ada 6 nombor. 6 darablah dengan min iaitu 15. 6 darab 15 dapat berapa? Sembilan puluh. Kita dah ada jumlah sebenar. Tapi soalan ni nakkan nilai X saja. Kalau kita boleh susun, okay. Kalau kita boleh susun balik jumlah apa ni? Jumlah nilai untuk 6 nombor tersebut adalah 90. Okey, kemudian nombor pertama adalah tadi apa? 15. Nombor kedua 15. Nombor ke uh, nombor ketiga 15, nombor keempat 15, nombor keenam 15, nombor keenam 15, 16. So itulah maksudnya 90 tu adalah 6 nombor yang mempunyai min yang sama iaitu 15. Okey. Sekarang ni kita tak boleh nak kata setiap nombor tu adalah 15. Sebab 4 nombor pertama adalah 14. Jadi 4 nombor pertama ni kita akan tukar menjadi 14. Dan 2 nombor terakhir tu kita tukar menjadi X dan X tambah 2. 14, 14, 14, 14. X tambah X tambah 2. Tentu. Okey. So, kita boleh selesaikan mana yang boleh selesai. Okey, so 14. Tadi kita dah kira ni 14 darab 4. 56. Okey, so kita ada 90 sama dengan 56 tambah X tambah X tambah 2. Okey, so kita boleh selesaikan sebenarnya tu 2 ni. 2 dengan 56. So kita ada 58 tambah 2X. 58 tambah 2X. Kita dah tambah siap-siap lah. 14, 14, 14, 14 dan juga 2. Dapat 58. X tambah X jadi 2X. Okey, kita selesaikan saja. 2X. Kemudian 90 tolak 58. Kita dapat 2X sama dengan 48. 48 ke? 38. 32. 38 pula. 32, sorry. 32. 90 tolak 58, 32. Okey, kita nak X. So, 32 bahagilah 2. Dapatlah 16. Jadi, nilai X 16. Jadi, kita boleh kata daripada 6 nombor tu, daripada nombor tu, 6 nombor tu kita boleh kata nombor pertama 14, nombor kedua 14, nombor ketiga 14, nombor keempat 14. X, nombor kelima adalah 16. Nombor yang keenam adalah 18. Ha. 4 nombor pertama sama tapi 2 nombor yang ditambahkan kemudian menjadi sedikit berbeza. Jadi X sama dengan 16. Itu jawapan dia. Okey.
Okay. Kemudian kita tengok pula sekejap, soalan. Kita tengok pula. Okay, tak apa. Kita tengok soalan nilai ekstrim. Extreme value. Nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam suatu set data, iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang lain dalam setnya. So, kita nampak kat sebelah kiri sahaja. Fokuskan sebelah kiri sebab itu adalah soalannya. Dan sebelah kanan adalah jalan kira. Ini soalan dia. Okey. Set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Pelajar pertama bawa RM3. Pelajar kedua bawa RM4. Pelajar ketiga bawa RM4. Pelajar keempat bawa RM6. Pelajar kelima bawa RM8. So, kita boleh kira, hitung mode, median dan mean bagi data tersebut. Mode, kita nampak yang bawa RM4 ada 2 orang. Dia mempunyai frekuensi kekerapan yang tertinggi, jadi mode adalah RM4. Median pula adalah selepas kita susun. Yang ni tak susun lagi. Ni dah susun. Dia dah susun. 3, 4, 4, 6, 8. Nombor disusun secara tertib menaik. Jadi disebabkan ini merupakan set data yang hanya ada 5, iaitu nombor ganjil, kita boleh pilih di tengah-tengahnya lah. So, median adalah RM4. Nak mencari min, kita perlu buat penambahan dan pembahagian. Cari jumlah keseluruhan wang itu dan bahagi dengan 5. Kita dapat nilai dia min sebanyak RM5, RM5. Itu adalah penyelesaian yang biasa mengikut soalan. Tapi kalau kita mengubah set data itu dengan nilai yang ditambahkan atau dikurangkan, kita akan mendapat jawapan yang baru dan itu dalam kategori nilai ekstrim. So, soalan nombor 2, menggunakan data yang sama tapi kita perlu gantikan RM8. Data daripada pelajar yang kelima. Ni, RM8 diubah dengan RM32. Maksudnya pelajar tu membawa RM32 ke sekolah. Pelajar yang kelima. Kemudian hitung semula mode, median dan mean. Jadi yang pertama, mode tidak berubah sebab mode masih kekal RM4. 2 orang yang bawa nilai yang sama. RM4 adalah mode. Median pun masih tak berubah sebab itu adalah turutan secara menaik dan RM4 berada di tengah-tengah. Tapi yang berubah hanyalah pada mean. Sebab kita kena cari jumlah keseluruhan dan bahagi dengan 5. Bila jumlah keseluruhan menjadi RM49 dan mean dia akan menjadi RM9.80. Kita boleh nampak perbandingan asal dan selepas, sebelum dan selepas nilai ekstrim. Sebelum kita dapat mean RM5. Selepas kita dapat min RM9.80. Jadi, hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min sahaja. Seperti contoh di atas, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Manakala nilai median dan mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. So dekat sini ayat dia, konklusinya dia highlightkan kepada perubahan nilai pada min. Macam tu. Okey, kita cuba tengok soalan ini. Okey, kita tengok soalan ini. Sekejap Okey, kita masuk soalan ni, nilai ekstrim. Satu contoh, satu soalan. Diberi nombor 2, 4, 6, 8 dan 12. Kena pasti min, median dan mode bagi set data tersebut. Okey.
Apa mean, apa median dan apa mode? Kita buat A dahulu. Mean, median, mode. Mean dia berapa? Median dia berapa? Mode dia berapa? Okey, kita mean dulu. Mean berapa? Mean kita kena buat pengiraan lah. Kita kena tambah dan bahagi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 12. Cari jumlah kesemua dan kita bahagi dengan bilangan data. Ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi bila tambah kemudian bahagi, kita akan dapat 2, 4, 6. Kita akan dapat 6.3. Soalan ni tidak memberi jawapan min nilai bulat. Tak apa, tak ada masalah, boleh diterima. Memang itu jawapan dia. Okey, lepas tu kita nak mencari median pula. Median adalah nombor yang berada di tengah-tengah. Okey, median itu soalan ini menggunakan nombor genap sebab dia ada 6 data. Kan? Jadi, kalau ikutkan kita kena cari purata lah dua nilai di tengah-tengah. Tapi kes ini special. Okay, cuba kita cari dua yang di tengah-tengah tu. Kita dapat 6 dan 6. Sepatutnya lah kalau ikut formula 6 tambah 6 bahagi 2. Basically akan dapat 6. Tapi macam cikgu cakap tadi lah, kalau kamu dah dapat dua nilai di tengah-tengah tu yang sama, ambil je lah teruslah tulis 6. Kenapa nak kira pula kan? Tak perlulah nak penat-penat nak kira. Ambil saja sebab memang itu merupakan nilai yang sama, berkongsi nilai yang sama. Okey. Median dah ada iaitu 6. Seterusnya mode pula. Mode adalah bilangan frekuensi tertinggi. So, kita nampak dia punya mode adalah 6. Sebab 6 ada 2 kali. Okay, itu yang A. Sekarang ni yang B ni dia kena ada penambahan, pendaraban, penolakan dan pembahagian dengan 2. Bermaksud akan ada perubahan nilai daripada asal. Mungkin min yang akan berubah. Mungkin median yang akan berubah atau mungkin mode yang akan berubah. Kita boleh nampak dia punya perubahan selepas kita buktikan. Okey, jadi cikgu bagi masa 5 minit untuk cari jawapan untuk soalan B. Nanti lepas 5 minit cikgu nakkan jawapan. Contoh kalau yang tak faham Ditambah 2 maksudnya semua nombor ni kena tambah 2. 2 ni akan jadi 4. 4 jadi 6. 6 jadi 8 dan seterusnya. Jadi dah ada set data yang baru kamu boleh cari mean, median dan mode yang lain. Konsep sama macam darab 2. Kita jadikan nombor di bawah ini adalah reference point. Akan dapat set data yang barulah. Cuba cari, kirakan ke semua 4 soalan tu. 1 sampai 4.
Okey, kita try bincang dan semak. Cikgu ada terima beberapa jawapan daripada kawan-kawan kamu dan masing-masing mempunyai jawapan yang berbeza. Tak sama, so kita semaklah. Mungkin ada yang betul, ada yang salah. Okey, kita jadikan 2, 4, 6, 6, 8 dan 12 sebagai rujukan. Okey, B1 tambah 2. Jadi, nilai akan menjadi 4, 6, 8, 8, 10, 14. Okey. So, yang pertama adalah untuk mencari min. Min kita perlu tambahkan ke semua nombor itu. Bahagi dengan 6. Bilangan nombor, bilangan data masih sama. Cuma nilai saja berubah. So, kalau cikgu tekan kalkulator, 4 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 14. 50 bahagi dengan 6, cikgu dapat 8.3. Itu baru min. Kita tak buat lagi median. Median pula adalah nilai yang berada di tengah. Jadi, untuk tengah kita ada 8 dan 8. Nombor yang sama kita ambil saja 8. Mod pula adalah frekuensi atau kekerapan yang tertinggi iaitu 8. Jadi jawapan 8. Soalan nombor 1 B1 jawapan dia 8.3, 8 dan 8. Cikgu tak faham lah yang bagi jawapan banyak koma ni. Macam mana koma banyak ni? Oh, koma. Oh, tu nombor. Okey, 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 okey. Faham, faham, faham. Okey. Faham, faham. Baru faham. Okey, so jawapan yang soalan dia nak adalah hitung min, median dan mode. Jadi kamu kena carilah median, min, median dan mode. Jadi let's say lah, katakanlah kamu malas nak tulis perkataan min, median, mode banyak-banyak kali. Boleh je nak tulis jawapan sebagai sama dengan min. Make sure jawapan min yang pertama sekali 8.3. Koma. Median yang kedua iaitu 8. Mod yang ketiga iaitu 8,8. Janganlah tunggang terbalik. Janganlah tiba-tiba 8, 8, 83. Sebab kalau kamu buat susun macam ni, kita baca mengikut soalan, turutan soalan. Soalan pertama nak cari min. Kedua median, ketiga adalah mod. Make sure cara menulis turutan jawapan adalah betul. Okey, itu nombor 1. Kalau nombor 2 pula kita kena darab. Okey, darablah pula. Darab dengan 2. Darab 2. Okey, mana? Hitam. Darab 2. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 6 darab 2, 12. 12. 8 darab 2, 16. 12 darab 2, 24. Tambahkan ke semuanya. 4 tambah 8 tambah 12 tambah 12 tambah 16 tambah 24. Kemudian bahagi dengan 6. Bila bahagi dengan 6, kamu kena dapat 12.7. Okey, kalau dapat 2 tempat puluhan pun boleh terimalah. 12.6 berapa tak kisahlah. Boleh terima kalau kita bundarkan. Okey. Kemudian median kita dapat, median adalah nilai di tengah-tengah iaitu 12. 12. Mod pun masih sama iaitu 12. So jawapan untuk nombor B nombor 2 adalah 12.7, 12,12. 12. Okey, nombor 3 dia suruh tolak pula.
Tolak. Tolak. Tolak 2. 2 tolak 2, sifar. 4 tolak 2, 2. 6 tolak 2, 4. 4. 8 tolak 2, 6. 12 tolak 2, 10. So, tambahkan. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Bagi 6. Bila selesaikan semua, sepatutnya kamu dapat 4.3. Kita punya median masih lagi di tempat yang sama, iaitu 4. Dan mod adalah frekuensi tertinggi, iaitu 4. Jawapan untuk nombor 3 adalah 4.3, 4,4. Okey, yang terakhir dibahagi dengan 2. Okey, bahagi pula. Bahagi dengan 2. Okey. 2 bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 3. 8 bahagi 2 dapat 4. 12 bahagi 2 dapat 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 bahagi dengan 6. Dan min sepatutnya kamu dapat 3.2. Kita punya median adalah sama tempatnya, iaitu 3. Dan mod juga 3. So, nombor 4 jawapan dia adalah 3.2,3,3. Itu je. Kalau kamu dah faham soalan A, seterusnya mesti boleh buat dengan laju. Sepatutnya buat dengan laju lah sebab dia adalah cara yang sama sahaja. Ada yang bagi jawapan betul. Ada yang bagi jawapan. Ada yang salah. Cek balik mana yang salah tu. Semak semula kat mana yang salah. Okay. So, kalau dapat soalan macam ni, tolonglah betul. Sebab mudahlah sebab cara dia mudah. Tidak terlalu complicated. Cara yang sama sahaja. Sepatutnya, tajuk yang hujung-hujung untuk silibus matematik, tak kira lah untuk darjah berapa, darjah ketingkatan, tak kisahlah. Selalunya bahagian yang hujung-hujung tu adalah tajuk yang lebih mudah dan sepatutnya pelajar dapat skor. Sebab konsep dia lebih mudah untuk difahami. So, kalau tajuk ini tajuk yang ke-12, nanti esok kita nak tengok untuk 13 pula. Jadi sepatutnya tajuk 12, 13 ni adalah antara tajuk yang pelajar sepatutnya mudah untuk faham dan dapat jawab dengan baik semasa dalam exam. Sepatutnya macam itulah. Okay. Alright, itu untuk soalan extreme value, nilai ekstrim. Kita tengok kalau kita nak tentukan kelas mod bagi suatu set data terkumpul ataupun kita panggil sebagai group data. Model class of a set of group data. Okey, ini sedikit perbezaan daripada data tidak terkumpul yang awal-awal tadi. Kalau kita nampak perbezaan ini hanyalah dari segi pengumpulan atau pengelasan markah. Ini contoh soalan yang dia menggunakan tentang markah bagi ujian kecerdasan 30 orang murid. Setiap setiap kategori tu, markah tu dia ada kategori 40 hingga 44, 45 hingga 49, sampailah nilai markah terbesar adalah 69. Jadi, itu maksudnya group data ataupun data terkumpul. Dia dah kumpul siap-siap lah. Dia dah kategorikan sekali. So, dekat sini kita boleh, kalau contoh soalan ni perlukan mencari kelas mod. Jadi, kita nampaklah daripada kekerapan.
Kegerapan 9 adalah yang tertinggi frekuensi dia. Frekuensi itu maksudnya kegerapan lah, bilangan yang paling banyak. Maksudnya bilangan murid paling ramai dapat markah antara 60 hingga 64. Okey, jadi itu adalah kelas mod. Kelas mod 60 hingga 64. Okey, soalan macam ni ataupun kenapa dia gunakan data terkumpul ataupun grup data. Sebagai contoh, kalau kata kamu ada banyak sangat data, contohlah, kalau nak buat graf. Contoh, ini bukan graf lah, tapi contoh nak buat graf lah. Okey, kalau kata nak buat graf daripada jadual ini, markah mesti di bawah, di paksi X. Kekerapan mestilah di paksi Y. Kekerapan. Okey. Kalau kita boleh nampak, susunan markah ni disusun daripada tertib menaik. Jadi nilai markah yang paling rendah adalah 40 dan nilai paling tinggi adalah 69. Cuba bayangkan, katakan kamu nak letak skala pada paksi X iaitu markah itu daripada 40 hingga 69. Sangat banyaklah kena tulis. 40, 41, 42, 43, banyak, 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 banyak. Tantas sampai lebih daripada muka surat ni. Sampailah 69. Nak letak atau nak buat dekat kertas graf memang tak muat. Kertas graf pula kan A4 size kan. A4 size pula bukan boleh buat panjang kan. Bawa aksis tu, aksis X tu. Paksi X. Jadi tak boleh buat panjang. Jadi ini salah satu kelebihan untuk kita buat secara data terkumpul ataupun grup data. Cuma itu kelebihan, satu kelebihan. Tapi mungkin ada kekurangan dari segi kita tak tahu markah untuk 40 tu berapa orang. Markah 41 berapa orang. Markah 42 berapa orang dan sebagainya. Dari jadual ni tak jelas. Kita lah tak nampak dengan jelas. Mungkin orang yang buat jadual ni tahulah maklumat tu kan. So, itu kekurangan dia. Kita tak tahu berapa. Kalau contoh yang ada satu ni, kekerapan satu. Contoh, kekerapan satu. Maksudnya ada seorang pelajar. Tapi kita tak tahu pelajar itu dapat markah 50 ke, 51 ke, 52 ke, 53 atau 54. Sebab dia dalam range, dalam lingkungan 50, 51, 52, 53 sampai 54. Ada 5 markah jenis markah yang berbeza. Kita tak tahu, tak boleh nak pastikan ketepatan maklumat itu. Itu dia punya, kita panggil downside lah, dia punya kekurangan. Kelebihan, kita dapat melukis graf dengan lebih jelas dan lebih cantik. Okay, apa-apa pun perbezaan untuk mencari mod taklah terlampau berbeza berbanding dengan contoh yang sebelum tadi. Masih lagi sama sebab kita tengok daripada bilangan kegerapan yang paling tinggi. Okay, lepas tu kita boleh tengok untuk mencari min pula. Mencari min. Okay, untuk data terkumpul ataupun grup data, untuk mencari min ni sedikit berbeza sebab kita ada range, kita ada satu tu ada kumpulan dia kan. Sebagai contoh yang pertama kita ada 5 hingga 9 cm. Kedua 10 hingga 14 cm. Jadi kita perlu mencari titik tengah dahulu. Perlu buat jadual, letak satu kolom untuk letak jawapan titik tengah. So, titik tengah tu basically macam purata jugalah. Kita ambil nilai paling rendah dan nilai paling tinggi. Kita tambahkan, kemudian kita bahagi dua. So, secara logik, titik tengah tu adalah apabila kalau kita susun nombor 5 hingga 9 secara tertib menaik. Contoh Ni. Kita susun 5, 6, 7, 8, 9.
Titik tengah maksudnya nombor yang berada di tengah-tengah. 7 lah di tengah-tengahnya. Yang ini nampak dengan jelas. Kadang-kadang ada pelajar dia boleh bayang dalam kepala. Dia boleh bayang, oh 5 hingga 9, 7 di tengah. Dia terus boleh tulis titik tengah. Tak payahlah nak buat jalan kira tu. Tapi ada pelajar dia tak boleh nak bayang dalam kepala. Dia terpaksa guna formula. Nak selamat gunalah formula. Ambil nilai paling rendah dengan nilai paling tinggi. Tambahkan kemudian bahagi dengan 2. Jangan confuse tanda sempang ni sebagai tolak. Ini bukan tolak. Ini adalah hingga. Maksud dia hingga. 5 hingga 9. Lepas tu kalau ada jenis yang tak boleh nak bayang kepala, tak nak guna formula atau dia tak ingat formula, dia boleh senaraikanlah macam yang cikgu buat ni. Senaraikan nombor 5 hingga nombor 9 secara tertib menaik. Dan tentukan dia punya titik tengah. Ataupun kita selalu guna perkataan median. So, dah dapat titik tengah tu, kita kemudian mencari kekerapan. Kekerapan ni pun sebenarnya daripada jadual soalan lah dia dah bagi. Cuma kita letak cantik-cantik dalam jadual inilah, jadual baru. Okey, kemudian step yang kedua adalah kita perlu mencari hasil darab, titik tengah dan juga kekerapan. Okey. Untuk tingkatan, awak tingkatan. Tingkatan 3 dan seterusnya memang kita akan banyak guna F dengan X ni. Bukan fs, bukan function tapi F dengan X dalam graf. So, titik tengah dilabelkan sebagai X atau represented by X, kekerapan ataupun frekuensi represented by F. Kenapa kekerapan ni nama dia atau huruf yang digunakan adalah F? Sebab kekerapan in English adalah frekuensi. So, kebanyakan terms-terms ni kita label atau represent dengan huruf pertama daripada perkataan English. So, sebab tu dia punya F, small f. Dah ada titik tengah, dah ada kekerapan, barulah kita cari hasil darab kekerapan dan titik tengah ataupun Fx. Okey, lepas tu kita boleh kira hasil darab sahaja darab. Lepas tu kita dapat hasil. Okey, ini adalah tanda sigma. Mungkinlah yang tak familiar. Sigma itu merujuk kepada jumlah sebenarnya. Sigma tu macam bentuk 3 tapi 3 terbalik. 3 bersegi. Macam ni. Ataupun ada setengah suka tulis macam ni. Itu maksudnya tanda sama dengan ataupun jumlah. Nama dia sigma. Okey, jadi jumlah untuk kekerapan 30 dan jumlah hasil darab kekerapan dan titik tengah adalah 585. Okey, perlu cari nilai titik tengah kekerapan dan hasil darab kekerapan dan titik tengah disebabkan kita nak guna formula. Formula untuk mean dalam data terkumpul atau grup data mempunyai formula ini. Dia guna formula itu. So, kena carilah. Nak tak nak kena cari dia punya titik tengah iaitu X tu. Okey, jadi bila kamu dah ada nilai, bahagi saja dan dapatlah nilai 19.5. 19.5 adalah mean untuk soalan ini. Soalan data terkumpul ataupun grup data. So, untuk mencari mean soalan grup data ataupun data terkumpul ni, dia sedikit panjang dan sedikit kompleks berbanding dengan data tidak terkumpul. Data yang biasa sebelum-sebelum ni. Lepas tu, kita tengok bahagian pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okey, kita dah tengok 3 sukatan kecenderungan memusat iaitu mean, median, mode. Kita perlu pilih mana yang sesuai digunakan berdasarkan situasi atau keadaan soalan. Okay, mean dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan keseluruhan data.
Apabila terdapat nilai ekstrim, Min tidak dapat memberikan tafsiran tepat tentang data kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi Min. Jadi katakan kalau soalan tu kamu jumpa ada nilai ekstrim, jangan pilih Min sebagai pilihan. Boleh pilih median ataupun mode. Okay, kalau median pula, sukatan kecenderungan musik yang lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim tidak mempengaruhi median. So, kalau ada nilai ekstrim, sesuai kalau kita jadikan median sebagai pemilihan. Mode pula sesuai digunakan apabila data yang digunakan ialah data kategori. Data kategori contoh item kegemaran atau item popular. Data ni pun kalau ingat baliklah dalam silibus tingkatan 1, kita ada tengok dua jenis data. Data ni boleh dikategorikan sebagai kategori ataupun numerik. Dah, dah. Data ada dua jenis. Kategori numerik. Kalau English, categorical and numerical. Gitu. So, kategori ni adalah sesuatu data yang kita tak boleh justify dengan numbers. Maksudnya kita tak tahu bilangan dia macam mana. Kita tak boleh nak ukur bilangan dia. Contoh kategori adalah warna, warna saiz, perasaan, apa lagi? Contoh kat sini, item kegemaran, item popular. Contoh dia macam tu, kategori. Kalau numerik pula, numerik or numerical adalah daripada perkataan number. So, itu data yang boleh dinilai, maksudnya kita boleh kira. Dan kiraan itu kadang-kadang boleh dibantu dengan alat pengukur. Sebagai contoh, kalau kita nak timbang berat, timbang jisim. So, kita ada unit dalam kilogram, gram dan ada nombor. Contoh 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram dan sebagainya. Itu dibantu dengan penimbang. Kalau contoh lain, jarak perjalanan. Kita ada kilometer for example. 1 kilometer, 2 kilometer. Dan kita boleh kira jarak tersebut dengan bantuan alat pengukur. Sebagai contoh mungkin kalau kilometer nak guna pembaris tak logik. Contohlah kalau nak ukur panjang meja, boleh ukur dengan pembaris ataupun pita pengukur. Maksudnya macam itulah. Contoh lain kalau untuk numerik, kalau contoh bilangan buku cerita. Buku tu boleh dikira 1 buku, 2 buku, 3 buku. Cuma untuk bilangan buku tak perlukan bantuan alat pengukur lah sebab kita boleh kira satu persatu tu. Macam tu. So, itu beza. Data kategori, data numerik. Mode paling sesuai kalau kita nak guna untuk mewakilkan data dari segi kategori, data kategori. Okay. Okay, this is for English parts. Okay, kita tengok contoh. Okay, ada 6 soalan untuk pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai berdasarkan situasi. Jadi, untuk setiap soalan ni hanya perlu nyatakan mode ke, median ke, mean dan sebab apa. Okay, kalau kita tengok nombor 1, kita ada plot batang dan daun menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. Dia adalah tentang, kita boleh kata ini adalah data numerik. Data numerik sebab kita boleh nampak berat guli. Berat guli kan kita boleh kira kan, ada nilai. Ada nombor lah, ada digit kat situ. So, kita automatik takkan pilih mode lah. Mode bukan jawapan dia. So, sama ada mean atau median. So, nak pilih mean ke median?
Siapa ada jawapan? Nak pilih yang mana? Cikgu dah cakap dah mode tak payah sebab mode ni hanya untuk kategori. Hmm. Macam mana? Kalau tadi perbezaan mean dengan median hanyalah satu kalau ada data ekstrim dan satu lagi kalau tak ada data ekstrim. So, kalau mean ni apabila tiada data ekstrim. Kalau median ni sesuai digunakan kalau dia ada data ekstrim. So, untuk soalan nombor satu, kita tak akan pilih mode, cuma nak pilih antara mean atau median. So, kita tengok daripada data yang diberikan, ada tak data ekstrim? Okey, kita ada 50, 56, 58. Cikgu harap semua tahu baca kan plot batang dan daun ni. Kita baca daripada nilai batang dululah. So, batang dan satu persatu untuk nilai daun. So, yang pertama 50. Yang kedua 56. Dan yang ketiga adalah 58. Yang keempat adalah 61. Kemudian ulang sekali 61 sebab 61 ni ada dua kali. 64, kemudian 67. Dan naik kepada 72, 76 dan akhir sekali nilai paling besar adalah 79. Okey. So kalau kita tengok turutan nombor 50, 56, 58, 61, 61, 64, 67, 72, 72, 76, 79. Dia adalah dalam kategori tiada data ekstrim sebab nombor dia walaupun tidak dekat-dekat tapi tidak ada penambahan yang terlalu tinggi ataupun pengurangan yang terlalu tinggi. Masih lagi dalam nombor yang berdekatan. Let's say lah, contohlah katakan tiba-tiba selepas 79 tu ada penambahan nombor lain. Contoh Contoh macam ni. Dekat batang cikgu letak 100, dekat daun ada 2. Jadi kita baca sebagai 1002. 1002. 1002 kan? Jadi daripada nombor 79, tiba-tiba naik 1002. Itu baru kita kata wujudnya nombor ekstrim. Sebab 79 tiba-tiba naik 1000. Terlalu tinggi. So, disebabkan dalam plot ni tiada batang dan daun. Ada batang dan daun pula. Tiada data ekstrim. So, kita kena pilihlah mean yang paling sesuai. Kita kata mean kerana tiada tiada nilai ekstrim. Dalam set data. Tambahlah sikit ayat dalam set data. Okey, kalau nombor 2 pula. Nombor 2 pula. Piktograf menunjukkan perisa aiskrim yang digemari murid tadika idaman. So, kita nampak ada gambar aiskrim, perisa coklat, pandan, keladi dan strawberry. Dan daripada soalan ayat tu sendiri dah bagi hint kat situ. Digemari. Perisa aiskrim. Jadi, kita tak boleh jadikan perisa aiskrim sebagai numerical data. Perisa aiskrim adalah categorical data. Dia dalam kategori data. Data kategori. So, nombor 2 jawapan dia adalah mode. Apa-apa soalan yang bercakap pasal kegemaran, kegemaran, kesukaan, tidak gemar, tidak suka. Benda-benda gitulah. Sinonim dengan kegemaran, kesukaan. Apa lagi? Yang benda-benda macam tu, itu memang automatik kita masuk dalam mode. Pemilihan mode yang paling sesuai. So,
Nombor 2, jawapan dia adalah mood. Tulis mood kena ada sebab. Sebab apa? Sebab mood kerana data ini adalah data kategori dan memberitahu tentang tentang apa? Tentang kegemaran, tentang item kegemaran. Kegemaran. So, keyword dia adalah data kategori dan item kegemaran. Itu merujuk kepada mood. Okay. Sekejap cikgu nak tengok sampai berapa lagi. Okay. Dia teruskan dengan nombor 3 dan 4. Okey, cuba tengok 3 dan 4 pula. 3 ini menunjukkan graf garis menunjukkan pengeluaran kelapa sawit bagi sebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okey, kita ada graf garis. Okey, so ini agak-agaknya nak guna yang mana satu? Yang mana satu paling sesuai? Min ke, median ke atau mode? Cuba fikirkan jawapan dia. Apa jawapan dia? Cuba bagi tahu, cikgu. Pak, jawapannya apa? Fikirkan jawapan dan kenapa kamu pilih jawapan. Cuba tulis. Tengok daripada graf, tengok dia punya apa ni? Pengeluaran, berapa nilai, ada tak nilai ekstrim? Kalau ada kenapa? Kalau tak ada macam mana? Data numerikal ke, data kategorikal ke? Itu adalah hint-hint yang kamu kena tahu. Dari situ kamu boleh pilih jawapan. Fahad, tak ada ke yang dapat jawapan? Takkanlah tak ada yang dapat jawapan. Okey, ada kawan bagi jawapan. Min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita perhatikan daripada dia punya maklumat diberilah. Kalau graf, tengok graf. Kalau jadual, jadual. Okey, kalau kita tengok pengeluaran kelapa sawit, kita nampak di Januari 70, Februari 50.
Mac 50, April 60, Mei 40. Dia punya range adalah dari segi 40 hingga 70 sahaja. Masih lagi tidak ekstrim. Ekstrim tu maksudnya luar daripada nilai puluh. Luar daripada nilai ratus. Maksudnya kalau contoh kat sini, dia punya range adalah 40 hingga 70. Tiba-tiba kalau menaik jadi ribu. Ribu itu barulah nilai ekstrim. Kalau setakat 90, 100 masih lagi bukan ekstrim lah. Okay. So, bila dia tak ada nilai ekstrim, itu adalah mean. Ya, betul. Jadi, nombor 3 adalah mean. Min jawapan nombor 3 disebabkan tiada nilai ekstrim. Kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okay, nombor 2 pula jadual. Dia tak ada graf tapi jadual sahaja. Okey, bilangan murid, bilangan jam pengguna internet dan bilangan murid. Jadi kita tengok kepada bilangan murid. Dia punya kekerapan 2, 5, 5, 7, 6, 4, 3. Masih lagi tidak ekstrim sebab semuanya nilai kurang daripada 10 dalam lingkungan yang sama. Kalau tiba-tiba ada 50, barulah itu dikira sebagai ekstrim. Okay, masih dalam nilai SAR. Jadi dia tak ekstrim lah. So, kita kata jawapan dia sama. Mean, untuk nombor 4 pun jawapan sama. Mean kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okey, terima kasih yang bagi jawapan. Maksudnya kamu faham subchapter ni. Okey. Kita tengok seterusnya untuk sukatan kecenderungan memusat dalam membuat ramalan, membentuk hujah dan membuat kesimpulan. To make prediction, arguments and conclusions. Ni apa Okey, ini lebih kepada pendapat pelajar. Okey, jap kita tengok contoh soalan. Oh, banyak soalan dia. Kita jawab beberapa sajalah, nak jawab semua memang tak sempat. Okey. Kita tengok soalan. Hmm. Kita tengok yang ni lah. Ni. Okay. Sebab dia banyak ruang kosong. Warna putih banyak. Okey. Kita tengok yang ni. 2, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 40 adalah set data. Okey. Situ kita boleh kira bilangan data tu ada berapa. Kita kira sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 set data, 10 data dalam satu set. Okey, cuba kira mean, median dan mode dahulu berdasarkan set data itu. Cuba kira laju-laju. Benda ni dah banyak kali buat tadi. Patutnya kamu dapat buat dengan laju lah. Dan dia punya data pun dah susun dari tertib, dari nilai kecil ke nilai yang tertinggi. So, mengikut tertib menaik. Dia dah susun. So, senang je nak mencari median dan mencari mode.
Okey, apa jawapan Min dia? Okey, jawapan Min dia adalah 11.3. Kenapa orang yang sama jawab, yang lain tidur ke? Lain ni tidur ni. Okey, tak apa. Median dapat berapa? Muhammad dapat median apa? Median. Median. Hmm, Median kita kena guna formula. Mencari sebab kat sini kita kira tadi dia punya bilangan data ada bilangan data kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adalah nombor genap. Jadi kita terpaksalah mencari purata dua nombor di tengah-tengah untuk median. Okey, jadi nombor di tengah-tengah adalah pada nombor, yes, 7 dengan 10. 7, 10 adalah di tengah-tengah. Jadi kita cari dia punya purata. Mencari purata hanyalah dengan menambahkan 7 dan 10 kemudian bahagi dengan 2. 7 tambah 10, 7 tambah 10 bahagilah dengan 2. So 14 bahagilah dengan 2 kamu akan dapat 14 pula. 17 akan dapat 17 bahagi 2. Kamu akan dapat 8.5 untuk median. Kalau mode pula adalah data mana yang paling banyak? Kita nampak kat situ data 2. Data 2 yang paling banyak. Taklah paling banyak pun, 2 je pun. Tapi 2 tu dikira kekerapan yang paling tinggi. So, dia punya mode adalah 2. 8.5. Itu jawapan untuk A. Ah, Jawapan untuk A. B pula, dia macam soalan tadi lah. Macam soalan yang tadi yang banyak situasi tu. Nak pilih min ke mode ke median yang paling sesuai dan kenapa. So, untuk soalan ni, set data ini kita nak pilih yang mana? Yang pasti bukan mode lah sebab ini bukan tentang data kategori. Ini pasal data numerik. Jadi numerik ni kena pilih antara dua sahaja, min atau median. Nak guna min ke nak guna median? Mode tak boleh. Kalau min ada, kalau min tiada data ekstrim. Tak ada nilai ekstrim. Tak ada nilai ekstrim. Kalau median ada nilai ekstrim. Jadi perhatikan dekat dia punya set data. Data set. Data set benda sama. Okey. 2 sampai 40 ada tak data ekstrim atau nilai ekstrim? Kena tengok hati-hatilah. Ya. 2, 2, 3, 5, 7, 10. Nampak je. One by one dia punya walaupun pola dia tidak sama tapi kenaikan dia perlahan-lahan lah. Macam sikit. Tapi tiba-tiba dari 17 ni gedebuk dia pergi kepada 40. Dia terus lompat banyak.
Dia tak ada pergi 20 ke, tak ada pergi 30, terus kepada 40. Jadi kita kata 40 sebagai ekstrim. Jadi jawapan kita kena pilih median untuk B. B adalah median kerana mempunyai nilai ekstrim. Dan kita kena beritahu lah nilai ekstrim tu apa. Nilai ekstrim iaitu 40. Itu jawapan dia. Okey, jadi dalam bahagian untuk membuat hujah, ramalan dan sebagainya, ini berkaitan dengan pemilihan sukatan kecenderungan memusat. Okey, jadi yang selebih-selebihnya tu kamu boleh buat sendiri. Kalau nakkan jawapan, boleh tanya cikgu lah kalau perlukan jawapan. Tapi kita tak sempat nak ambilkan semua pada hari ini. Selebihnya belakang tu hanya latihan saja, benda yang sama. Okey, jadi kita dah habis untuk ulang kaji tajuk 12. Esok kita akan tengok tajuk yang terakhir iaitu tajuk yang ke-13. Okey, ada soalan tak untuk hari ini? Cikgu rasa mesti tak ada soalan. Okey, macam biasa tak ada soalan kan? Kamu memang tak ada soalan. Okey, tak apalah. Kalau tak ada soalan, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa esok pukul 2.30. Okey, get ready cikgu nak kena ambil gambar sebagai attendance. Tolong buka kamera, yang boleh buka kamera. Buka kamera, cikgu nak tengok siapa yang tak tidur. Yang tak buka kamera tu mungkin dia tengah tidur. Cepat buka. Cikgu bagi masa 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kat luar okey, tak apa. Kat luar tak apa. Yang lain tu tidur. Okey, Zarif dia tak tidur lah sebab dia kat luar. Okey. Alright, kita ambil gambar dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.